Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Seperti yang dijanjikan, kita akan beri tumpuan kepada percukaian dan kita akan bersama dengan tetamu kita, Profesor Madya, Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi dari Putra Business School. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini, Prof. Ya, terima kasih Teres dan Syuhada atas jemputan. Prof, bukan di mana kita lihat pada jumlah keseluruhan bajet 2023 yang lebih besar daripada bajet yang diumumkan pada bulan Oktober yang lalu dan juga 99 bilion yang dikhususkan untuk pembangunan. Bagaimana Prof melihat 99 bilion ini? Kerana ia adalah angka yang besar untuk pembangunan. Jadi apakah sebenarnya fungsi bajet untuk pembangunan yang bakal digunakan nanti? Ya, apabila kita melihat belanjawan 2023 memang belanjawan yang terbesar dalam sejarah dan belanja pembangunan juga merupakan jumlah yang terbesar, menunjukkan peningkatan lebih dari 35% daripada belanja pembangunan sebelumnya. Dan belanja pembangunan ini sebenarnya digunakan untuk maksud pembangunan infrastruktur. Kalau kita bahasa mudahnya, digunakan untuk membina jalan raya, jambatan, sekolah. Kita lihat dalam belanjawan 2023 diumumkan ada beberapa sekolah baru akan dibina dan ini sebenarnya akan memberi multiplier effect ataupun nilai gandaan yang positif kepada masyarakat sekeliling, kerana apabila kita membina infrastruktur, dia memberi ruang pekerjaan kepada syarikat tempatan dan juga akan menyediakan pekerjaan untuk maksud menguruskan infrastruktur tersebut. Dan kalau ianya dilaksanakan dengan efektif tanpa berlaku ketirisan, pembazirian dan juga elemen rasuah, ianya akan memang memberi manfaat ekonomi yang besar kepada negara kita. Kerana kita lihatlah apa yang berlaku sejak setahun dua ini, banyak rasuah itu berlaku apabila ada projek pembangunan. Sepatutnya 10 bilion pergi kepada pembinaan itu, tapi banyak pergi ke komisen dan sebagainya. Ianya jika tiada rasuah, tiada ketirisan, memang akan memberi impak yang positif kepada negara kita. Satu lagi Prof, bila kita bercakap berkenaan dengan konteks cukai ini, antara perkara yang kita boleh kupaskan adalah berkenaan dengan potongan 2% untuk cukai pendapatan tahunan antara RM50,000 ke RM100,000. RM30,000 ke RM100,000. Jadi bagaimana sebenarnya perkara ini boleh memberikan satu sumbangan ataupun impak yang positif terhadap mereka yang berada dalam golongan ini? Apabila kerajaan mengumumkan pengurangan kata peratusan cukai untuk banjaran RM30,000 ke RM100,000, ini bermakna kalau kebiasaannya mereka yang bekerja untuk kata tidak terlalu susah nak membayar cukai sekaligus, mereka biasa akan buat PCB, potongan cukai berjadual. Dan supaya apabila taksiran itu berlaku, tak adalah banyak perbezaan dari segi bayaran. Oleh itu, kalau berlaku pengurangan kadar cukai, ini akan mengurangkan PCB tersebut, pengurangan cukai berjadual. Dan ini akan menambahkan lebihan pendapatan setiap bulan. Bila saya tengok kat banjaran itu, secara misalannya, kalau mereka yang berpendapatan 8,300 itu, setiap bulan tu mereka akan dapat lebihan pendapatan lebih kurang 130 macam tu, 100 ataupun RM108. Oleh itu, lebihan pendapatan setiap bulan ini akan membantu mereka menanganilah kalau ada beban kos hidup ataupun mereka nak gunakan untuk masuk simpanan pelaburan dan sebagainya. Jadi ada ruang kat situ. Itulah yang akan memberi impak kepada sebahagian besarlah sebenarnya pembayar cukai. Seperti saya lihat yang dalam banjaran RM30,000 ke RM100,000 ni adalah antara yang majoriti lah. Ya, tapi Prof, kalau kita lihat yang RM100,000 ke atas, mereka perlu membayar lebihan cukai. Namun begitu, pada paras paling tinggi tidak ada peningkatan. Apakah pendapat Prof? Mengapa ia begitu? Kerana yang RM100,000 ke atas tu mungkin akan merasakan ini tidak adil. Kenapa saya perlu bayar lebih, tapi mereka yang lebih berkemampuan, jauh lebih berkemampuan daripada saya, tidak ada peningkatan dalam konteks pembayaran cukai? Okey, kalau ikutkan mereka yang kena bayar daripada RM100,000 ke atas itu, kadar peningkatan bayaran sebenarnya tidaklah banyak sangat, lebih kurang sebenarnya saya kira macam 0.3% saja daripada gaji mereka. Dan yang betul-betul terkesan pun yang gaji RM30,000 ke atas, dan kesannya pun
amat sedikit, amat berbanding dengan gaji mereka. Dan kalau kita cakap tentang yang pendapatan 30%, kadar cukai kita sebenarnya masih lagi kata rendah lah berbanding dengan negara maju lain. Kita mau jadi negara maju, tetapi kalau kita bandingkan dengan negara maju yang lain, sebagai contohlah kalau kita lihat di Amerika Syarikat, dia punya kadar cukainya lebih kurang 37%. Kalau di UK, kadar cukainya lebih kurang 45 ataupun 40 ke 45%, dan di Denmark 55%. Oleh itu, pendek kata kita kata mereka tidur di Malaysia ni masih lagi kata dikenakan kadar cukai yang berpatutan, dan walaupun berlaku peningkatan untuk banjaran 1,000 ke atas, ianya amat minimum. Malahan kalau kita lihat ucapan Perdana Menteri pun, sebenarnya kerajaan mengalami pengurangan cukai apabila menaikkan untuk banjaran ke atas itu dan mengurangkan yang ke bawah itu, kerana kerajaan juga akan memperkenalkan cukai lain lah untuk menambahkan hasil. Baik, melihat kepada golongan T1 ni yang 1 juta hingga 2 juta pendapatan boleh cukai, dan 2 juta ke atas pendapatan boleh cukai. Rasanya mereka inilah yang dimaksudkan kumpulan T1 yang mungkin giat berbelanja untuk barangan mewah seperti jam tangan, beg mahal dan sebagainya. Ada peningkatan cukai untuk barangan mewah, tapi ramai yang berkata mungkin mereka yang berada dalam kategori ini dengan mudah saja dapat pergi ke negara lain untuk menikmati kadar cukai yang lebih rendah. Pendapat Prof? Itulah saya nak tanya Terence tu, jam tangan tu Terence beli kat mana tu? Yang ni. Yang ni Thomas. Nasib baik tak nampak jam tangan saya. Brand tempatan RM500 saja, Prof. Kena ada receipt bukti. Itu yang ditanya tu. Sebab saya terfikir, orang katalah, kalau macam tu mereka akan keluar negara untuk beli jam, handbag dan sebagainya. Tapi tapi kalau nak pergi keluar negara pun melibatkan kos juga. Oleh itu saya melihat kalau barangan mewah ini, kenapa golongan T1% itu membeli barangan mewah, kerana bukan semata-mata kerana harga, tetapi kerana status, kerana memang mereka memang nak barangan tu kerana brand dia dan sebagainya. Oleh itu apabila dikenakan cukai, mereka mungkin akan tetap membelinya kerana mereka mampu dan bukan sebab faktor harga. Dan saya tidak melihatlah mereka akan keluar setiap bulan keluar negara semata-mata untuk beli barangan mewah di sana untuk mengelakkan cukai. Oleh itu golongan ini mereka beli bukan kerana harga, tetapi kerana status, dan jika dikenakan cukai pun mereka tetap akan membelinya. Yalah, faham. Itu antara senario yang bakal berlaku lah apabila cukai ini dikenakan, tapi tidak untuk kita lah. Kita gunakan penakkulan Marhain untuk membincangkan isu T1. Jam kita tidak dicukaikan, insya-Allah. Sebab saya tak nampak handbag Syuhaida tu, saya tak komen. Mana? Nak cakap brand itu, cakap brand pula kan. Lebih kurang harga jam tiada juga. Oh ya. Tak dicukaikan, memang tak dicukai. Okey, selain barangan mahal yang akan dicukaikan, juga kita nak cakap berkenaan saham. Ya, saham. Tapi tak semua saham yang akan dikenakan cukai. Jadi kalau mungkin Prof boleh berikan sedikit pencerahan berkenaan dengan pengenaan cukai untuk saham-saham yang tertentu ini. Capital gains tax buat pertama kali dalam konteks yang mudah. Ya, Perdana Menteri kita mengumumkan akan mengenakan cukai atas keuntungan modal, tapi tahun 2024, bukan tahun ini, kepada saham yang tidak tersenarai. Apa maksud saham tidak tersenarai ini? Ini bukannya saham syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia, tetapi syarikat persendirian, sendirian berhad, yang biasanya pembeli saham-saham syarikat sendirian berhad ini adalah pelabur seperti venture capitalist ataupun private equity. Dan bagaimana kalau kita lihatlah, nak tengok adakah capital gain tax ini ada di negara lain? Ada. Di Indonesia ada, di Vietnam ada, di Thailand ada. Cuma kalau ke Indonesia tu untuk saham yang tersenarai. Tapi kita mungkin nak tengok saham yang tidak senarai. Impaknya saya lihat ialah apabila kita lihat kebiasaannya lah pelabur-pelabur venture capital ataupun private equity ni, apabila mereka membeli saham tersebut, mereka menyimpan supaya nilainya akan meningkat dengan lebih tinggi, baru mereka akan jual ataupun
mahu syarikat itu disenaraikan di Bursa Malaysia. Dan oleh itu, apabila nilai semakin tinggi, cukai itu pun akan memberi nilai yang tinggi kepada kerajaan. Dan adakah ia akan memberi kesan kepada pemilik saham yang lain? Itulah saya lihat, terutamanya pemegang saham minoriti. Itu yang saya lihat mungkin kerajaan mengambil masa untuk meneliti situasi atau senario itu supaya tidak ada yang terkesan secara negatif. Kerana kemungkinan satu yang berlaku lagi ialah apabila nilai dia semakin tinggi, mungkin mereka tidak mahu menjual saham tersebut sebab terpaksa membayar cukai tinggi. Dia akan menjejaskan kecairan mereka. Mungkin sebab itulah saya lihat kena ada masa sedikit untuk meneliti, dan juga kemungkinan juga akan tengok dengan saham yang tersenarai ini akan dikenakan juga cukai tersebut. Baik Prof, kita kesuntukkan masa, mungkin rumusan sedikit tentang percukaian daripada sudut pandangan Prof berkaitan dengan bajet 2023 ini. Adakah ia cukup untuk menampung keperluan bajet yang merupakan yang terbesar dalam sejarah kita? Ya, saya melihat pengumuman kerajaan untuk mengurangkan kadar cukai pendapatan, ada menaikkan sedikit. Sebenarnya maksudnya bukan untuk menambahkan hasil, tetapi mengurangkan kesenjangan, iaitu ketidaksamaan pendapatan ataupun kekayaan antara rakyat. Dan juga atas maksud itulah kerajaan memperkenalkan cukai-cukai lain itu yang untuk membolehkan hasil dapat juga dicana melalui cara lain, tetapi tidak akan memberi kesan yang negatif kepada golongan yang terjejas seperti golongan B40 dan juga golongan M40. Dan itu yang saya nampak, bukan semata-mata untuk menambahkan hasil melalui cukai, tetapi lebih kepada untuk mengurangkan ketidaksamaan pendapatan di situ. Baik, terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam Sabtu Pagi Malaysia untuk membincangkan isu percukaian dari bajet 2023. Seterusnya kami nak bawa anda ke Met Malaysia untuk